Selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Sinar Keinsafan. Mentari pagi mula memancarkan sinar. Amir Shah, anak tunggal Puan Hasmah dan Encik Hashim menarik selimut menutupi tubuhnya. Malas benar dia untuk ke sekolah. Sikap Amir masih terbawa-bawa hinggalah dia sudah berada di tahun 6. Muka Encik Hashim mula berubah, merah padam. Langkah garang diatur ke katil anaknya yang sedang asyik melayan tidur. Amir, bangun! Kau tak tahu ke tahun ni kau nak ambil UPSR? Nak jadi apa kau ni? Tengking Encik Hashim dengan bengis sambil menarik kuat selimut anaknya. Amir selalu sahaja ponteng dan malas ke sekolah. Puan Hasmah kelihatan kesal dan kecewa. Dia terkenal sebagai setiausaha Persatuan Wanita sibuk dengan mesyuarat. Anaknya tidak diurus langsung, hanya diberikan wang sebagai bekalan. Lebih parah lagi, Encik Hashim selaku ketua keluarga sibuk dengan syarikatnya. Tak ada masa baginya untuk bersama-sama dengan anak dan isterinya di rumah. Seringkali tercetus pertengkaran antara suami isteri. Mereka saling menyalahkan lantaran sikap Amir yang semakin degil. Suatu petang, Amir dikejutkan dengan berita kemalangan ayah dan ibunya ketika perjalanan pulang dari tempat kerja. Kereta yang dipandu ayahnya terbabas lalu terlangkah sebatang pokok. Kedua-duanya maut di tempat kejadian. Sekelip mata, Amir menjadi yatim piatu. Dia kehilangan tempat bergantung. Peristiwa ini menjadikan Amir semakin buntu untuk meneruskan kehidupan. Muncullah dia masih mempunyai nenek sebagai tempat menumpang kasih. Meskipun kudratnya semakin uzur, Mak Kia berusaha sedaya upaya menjaga cucunya. Tanpa disangka, perkenalan Amir dengan Jamal mengubah hidupnya. Amir semakin liar. Dia mula bergaul dengan budak-budak nakal di kampung itu. Mereka sering melepak di sebuah pondok di hujung kampung. Neneknya mula risau dengan sikap Amir yang sukar dikawal. Amir semakin kerap ponteng sekolah. Sudah beberapa kali Amir diberi amaran oleh guru disiplin. Namun, semua itu seolah-olah tidak memberi bekas di hatinya. Kemuncaknya, Amir telah digantung sekolah selama seminggu. Amir kian bebas. Dia semakin jarang pulang ke rumah. Petang itu, ketika melepak bersama kawan-kawannya, Amir diumpan dengan sebatang rokok. Rokok berisi ganja itu disedut perlahan-lahan. Amir berasa khayal seketika. Seolah-olah hilang segala masalah dan tekanan yang dihadapinya sebelum ini. Amir semakin berani mencuba pil-pil khayal dan syabu. Mak Kia cuba menasihati Amir. Namun, semuanya ibarat mencurah air ke daun keladi. Semenjak terjebak dengan ketagihan dada, kehidupannya semakin tidak keruan. Tubuhnya semakin susut dan wajahnya kusut masai, tidak ubah seperti mayat hidup. Wang peninggalan ayah dan ibunya habis begitu sahaja. Mak Kia yang semakin uzur tidak mampu berbuat apa-apa. Senja mula menabuhkan tirainya. Amir dan rakan-rakannya sedang khayal di bawah pengaruh dadah. Tiba-tiba, pondok itu diserbu oleh pasukan polis bahagian jenayah dan anti narkotik dengan kerjasama penduduk kampung. Mereka tidak sempat melarikan diri. Mak Kia terkejut menerima berita penangkapan Amir. Dengan lidangan air mata, Mak Kia berharap Amir insaf dan berubah menjadi insan yang berguna. Amir dan rakan-rakannya dihantar ke pusat pemulihan. Mak Kia sentiasa menitipkan doa agar ada sinar baru buat Amir. Ketika berada di pusat pemulihan, Amir belajar menghargai dirinya. Peluang kedua ini akan digunakan sebaik-baiknya. Dia ingin menebus kesilapan lalu. Dia rindu akan nasihat dan kasih sayang neneknya itu. Keazamannya untuk berubah menjadikan Amir semakin cekal dan tabah. Akhirnya, setelah 5 tahun menjalani pemulihan, Amir kembali ke pangkuan neneknya. Dia berjanji untuk berbakti terhadap neneknya yang semakin uzur.
Segala kemahiran yang dipelajari ketika berada di pusat pemulihan akan digunakan untuk menyara kehidupan mereka berdua. Dia amat benci akan Dada dan hampir-hampir merosakkan kehidupannya. Sekian sahaja kisah saya pada hari ini. Jauhilah Dada, cegah sebelum parah. Hidup tidak selalunya indah. Tidak ada insan yang mulia yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Sekian, terima kasih.